Konsep Rahmah diperluas ke bidang kesihatan. Jualan Syawal Madani, harga barangan lebih rendah di pasar tani seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pakej fisioterapi Rahmah dilancarkan hari ini dengan harga serendah RM20 kepada golongan B40. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, ia komitmen kerajaan bagi membantu golongan tersebut. Bagi golongan asnaf, lagi Rahmah. Mereka hanya mengenakan bayaran RM5 saja. Pakej Rahmah selalunya persepsinya kualiti, ya. Servis itu mungkin cincai-cincai saja. Tetapi setelah kita dapat melihat tadi bahawa bidang fisioterapi ini memerlukan kepakaran, persijilan. Esok lusa saya rasa banyak lagi segmen-segmen yang lain yang akan dapat datang untuk memenuhi keperluan rakyat dalam negara kita di bawah inisiatif Payung Rahmah. Pakej fisioterapi Rahmah dengan kerjasama B Vital itu meliputi kesemua rawatan dengan diskaun sehingga 50% kepada pelanggan yang menerima rawatan buat kali pertama. Sementara itu, sebanyak 100 farmasi komuniti daripada 16 jenama menawarkan pakej ubat farmasi Rahmah di premis masing-masing. Ia melibatkan farmasi di negeri Pahang, Kelantan, Terengganu dan Selangor bagi kawasan Lembah Kelang dengan penjimatan sebanyak 50%. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuziah Saleh berkata, ia bakal diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Sebab saya takut ianya menjadi satu perkara yang jatuh dalam prioriti. Kalau bila kita tak ada duit tu, kesihatan diri tu dia jatuh dalam prioriti. Dia bagi prioriti ke lain. Jadi kalau ada pakej ini, dia akan membantu semua menjaga kesihatan diri. Ia tidak terhad kepada ubat-ubatan sahaja, malah akan diperluas kepada produk-produk kesihatan lain. Pelbagai barangan keperluan harian dengan harga yang lebih rendah sehingga 30% berbanding harga di pasar biasa ditawarkan menerusi jualan Syawal Madani. Penganjuran sempena Aidilfitri itu diadakan di 113 pasar tani di seluruh negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, program jualan itu dilaksana Fama menerusi Pasar Tani Kekal, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC dan Medan Niaga 1 MNS beroperasi selama 6 hari bermula hari ini. Memang saya lihat dia murah jauh daripada pasar di luar sana. Bukan tujuan kita untuk bersaing dengan para peniaga di pasar, tetapi untuk memberi kemudahan khasnya kepada golongan B40 dan M40, golongan sederhana dan miskin untuk dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah. Dalam masa sama, beliau mengulangi jaminan bekalan telur, daging, ayam, sayur-sayuran dan kelapa untuk sambutan Aidilfitri adalah mencukupi. Penumbuhan khidmat oleh koperasi dapat membantu mengurangkan beban rakyat berpendapatan rendah. Malah mampu menjana pendapatan tambahan ahli menerusi pulangan keuntungan dalam bentuk pembahagian share pelaburan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, koperasi boleh berperanan membantu golongan rentan. Gerakan koperasi merupakan satu daripada banyak pendekatan yang boleh membantu menoktahkan kemiskinan. Kerana selain daripada ahli-ahli itu menikmati harga barangan yang lebih rendah, pada masa yang sama mereka boleh belajar untuk berniaga, untuk berkeusahawanan dan seterusnya boleh menikmati dividen misalnya daripada keuntungan yang dijana oleh koperasi mereka.
Pengoperasian helikopter Ambulance Emergency Medical Air Rescue Services EMARS pertama milik Jabatan Bomba dan Penyelamat bermula 1 Mei ini dijangka menjimatkan kos sebanyak RM15 juta setahun. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Ming memaklumkan sebelum ini kerajaan membelanjakan kira-kira RM20 juta setahun bagi menggunakan khidmat pakar swasta termasuk pasukan doktor udara ke kawasan pedalaman. Ambulans udara tersebut merupakan helikopter bomba sedia ada jenis Agusta AW109E yang diubah suai dan kini dilengkapi peralatan perubatan kecemasan. Kita akan sentiasa cuba untuk memperbaiki khidmat EMARS ini. Sekarang ini untuk mana-mana kes emergency. Mulai 1 hari bulan Mei, mana-mana kes termasuk organ transplant, kemalangan, kes kecemasan, boleh telefon 999 dan nombor tersebut kita akan sambung dan juga talian ini akan sambung daripada bomba terus kepada jabatan bersama dengan Kementerian Kesihatan. Helikopter yang akan ditempatkan di pangkalan udara bomba wilayah Tengah Subang itu akan digerakkan di seluruh kawasan di Semenanjung kerana melibatkan sebuah helikopter. Malaysia dijangka mengalami cuaca panas berpanjangan sehingga Ogos susulan musim peralihan monsun. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad memaklumkan negeri di utara dan pantai timur paling terkesan. Semua saya ingatlah, tapi dia utara ni lebih sebab memang utara dia punya panas terik dia lebih teruk. Saya tengok lebih ketara kat utara ni lah. Ada yang dah 37 darjah. Pada masa sama, orang ramai diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Op lancar akan dilaksana pada 18 dan 19 April ini bagi memastikan kelancaran pergerakan pengguna jalan raya dalam membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Ketua Polis Negara Tan Sri Akrul Sani Abdullah Sani dalam kenyataan menyebut fokus operasi adalah di semua kawasan yang dijangka berlaku kesesakan aliran lalu lintas akibat pergerakan pengguna jalan raya. Seluruh jentera PDRM di lapangan akan diatur gerak secara holistik serta sistematik selain mendapatkan kerjasama rela bagi melancarkan aliran trafik. Sementara itu, selain op lancar, PDRM juga akan melaksanakan op selamat ke-20 bermula 20 hingga 27 April bertemakan Rumah Selamat sampai ke destinasi bagi memastikan keselesaan rakyat menyambut Aidilfitri kali ini. Ibu bapa diingatkan agar sentiasa memantau serta mengawasi anak masing-masing ketika bermain mercun atau bunga api menjelang sambutan Aidilfitri. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Aiman Atirah Sabu menegaskan sekiranya berlaku pengabaian tindakan boleh diambil mengikut Akta Kanak-Kanak 2001. Kalau di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat boleh ditafsirkan sebagai satu pengabaian. Jadi kita pun mengharapkan supaya mereka lebih peka kerana di peringkat kami tidak akan teragak-agak untuk sekiranya berlaku pengabaian-pengabaian yang jelas ketara melanggar undang-undang kita khususnya di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, kita akan mengambil tindakan lah. Sehingga kini sekurang-kurangnya 5 kanak-kanak dilaporkan cedera akibat bermain mercun melibatkan kes di Kedah dan Terengganu. Bulan Ramadan sememangnya masa terbaik kepada sesiapa yang ingin memperbaiki diri. Salah satunya menerusi penerapan disiplin dalam diri umat manusia ke arah membudayakan kehidupan yang lebih baik. Ya, Atika Makhtar ada laporannya. Kehadiran Ramadan merupakan bulan yang dinanti oleh seluruh umat Islam di seluruh negara. Ganjaran serta keistimewaan yang dijanjikan sepanjang Ramadan ternyata lebih mencukupi sekiranya budaya disiplin benar-benar dihayati. Istilah Ramadan itu sendiri memberikan bayangan kepada kita bagaimana segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan bertujuan menghapus dosa-dosa supaya ianya dapat dibersihkan daripada diri kita. Bila sebutkan antara keindahan kehidupan Ramadan ini ialah kehidupan yang membentuk disiplin diri yang sangat-sangat hebat.
Antara elemen yang terpenting yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihayati oleh setiap mereka yang beriman, iaitulah ketakwaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan ianya dapat membentuk disiplin diri, terutamanya bagaimana untuk kita sentiasa hidup dalam kebaikan-kebaikan yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang manusia. Mudah-mudahan dapat menghalangi kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang buruk yang tak sepatutnya kita lakukan. Selain itu, mencegah diri daripada perkara yang dilarang mampu memberikan impak terutama terhadap kerohanian dan mental seseorang. Kehadiran Ramadan juga dalam masa yang sama, Alhamdulillah, mengajar kita bagaimana kita perlu hidup dalam keadaan saling menghormati antara satu sama lain. Bagaimana penerapan nilai-nilai Ramadan, seperti mana kesabaran, seperti mana adanya tolak ansur, seperti mana adanya sifat berempati dengan kesusahan orang yang lain, menundukkan keegoan diri yang selama ini mungkin timbul. Didikan sifat-sifat yang baik ini juga ianya penting bagi kita untuk membina hubungan yang baik sesama manusia. Untuk itu, jadikan Ramadan ini bulan yang dapat mendisiplinkan diri dengan memperbanyakkan amal kebaikan yang dijanjikan pahala yang berlipat ganda olehnya. Atika Makhtar, RTM. Mengambil inspirasi warisan seni tekad, jenama tempatan Habib memperkenalkan koleksi raya menerusi kempen rantaian kasih di Aidilfitri 2023. Menurut pakar barang kemas Habib, Aisyah Cikman, ia menyerlahkan sulaman emas pada latar belakang baldu sekaligus mencipta gaya mewah. Kami rasa amat berbangga berada di platform ini untuk mengangkat keindahan pada negara sistem, menerapkan unsur-unsur yang pelbagai dalam kempen kami. Koleksi daripada negara Eropah Oro Italia 916 eksklusif turut diperkenal. Italia 916, kami bawakan barangan dalam kekemasan yang baru. Dalam cover collection terdapat 2 kekemasan seperti rekaan bangle dan dapatkan sentuhan potongan seakan berlian dan juga satin finish. Okey, barang ini adalah sangat popular. Apa yang sangat memikat hati I adalah dia punya cutting, yang di mana cuttingnya terdiri daripada diamond cut yang sangat cantik, dan satu lagi yang amat menarik hati I adalah cataphoresis, which is cataphoresis tu dia ada pelbagai color variasi. Di sini pun dah tengok-tengok apa nak beli sebab minggu depan mungkin raya kan. So I pun macam tak adalah pakai apa sangat sebab nak test dekat showroom sini. Koleksi seperti cincin lelaki, butang baju Melayu serta barang kemas bagi kanak-kanak turut mencuri perhatian. Kempen Raya Rantaian Kasih di Aidilfitri 2023 bermula 23 Mac hingga 21 April ini. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati.
Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Nah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Berita perdana diteruskan dengan H-Clip. Bersama Nadia Bryan.